Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya nak terangkan macam manakah bentuk phasor diagram bagi pure circuit. Pure circuit bermakna di dalam sesuatu litar hanya ada one component or one device. Maksudnya hanya ada resistor saja atau kapasitor saja atau induktor saja. If we are talking about the current having resistor in series with capacitor, or resistor in series with inductor, or resistor in series with both inductor and capacitor, itu kita dah masuk kepada combination circuit. Okay, so dalam video ni saya nak terangkan how current and voltage behave in each of the circuit, ya. Okay, so jika saya ada pure resistive circuit, yang ini awak boleh tengok pada video yang sebelum ini, iaitu saya ada terangkan tentang apa maksud pure resistive, inductive and capacitive. Hanya ada satu komponen saja. Okay, kita pergi pada handout ini baik semula. Bagi pure resistive, macam manakah bentuk phasor diagram? Kalau saya boleh ulang semula, phasor diagram ni bergerak secara lawan jam. Kenapa pentingnya lawan jam atau anti-clockwise? Supaya kita tahu manakah yang dah bergerak, yang mana yang mendahului. Adakah current mendahului voltage dan sebaliknya, atau current dan voltage bergerak bersama-sama. Dalam pure resistive, kita dapati bahawa jika current adalah at X komponen ni, okay, voltage saya juga pada komponen yang sama. So I and V is at the same place. Bila jadi macam ni, kita dapati bahawa current and voltage move together. Maksudnya, dengan kata lain, current I in phase. Okay, sefasa. Sefasa maksudnya terletak pada tempat yang sama pada setiap masa. Okay. Okey, kita pergi pada graf saja dulu, ya. Okey, bagaimana pula bagi pure capacitive circuit? Bagi pure capacitive circuit yang hanya mempunyai kapasitor sahaja, rupa-rupanya bila current dah bergerak at the maximum, voltage masih tertinggal di belakang. Sebanyak berapa? Sebanyak 90 darjah atau pi/2 radian. So, apakah kesimpulannya adalah I leads, okay, mendahului current. Sebab tu tadi saya kata pentingnya kita tahu phasor diagram sentiasa bergerak dalam counterclockwise atau anti-clockwise. Maksudnya, tengok yang di hadapan adalah current. Sebab tu I leads V atau V lags I. Salah satulah saya ambil. I leads V by 90 degrees atau pi/2 radian. Ya. Dalam matematik, pi/2 radian sama dengan 90 darjah. Okay, bagi pure inductive circuit pula, iaitu yang melibatkan hanya ada induktor dalam alternating circuit, okay, alternating current circuit. Okay, apa yang ada kat sini adalah saya punya current di sini.
Okey. Voltage saya kat sini. Ini adalah V. Okey. Saya labelkan ini VC, ini VL. Ini VR. Okey. Sudut adalah 90 darjah. Dalam kes ini kita dapati Ilex tertinggal di belakang voltage by 90 degrees atau pi over 2 radian. Ini yang kita dapat simpulkan. Awak boleh tengok dalam nota awak juga. Tapi ni yang dapat kita simpulkan bagi phasor-phasor diagram yang berbeza untuk setiap circuit. Kalau saya boleh tengok pada notes awak, ini dia notes awak. Minta maaf. Okey. Saya laju saja ni sebab saya dah bincang. Ini bentuk circuit awak. Ini phasor diagram bagi pure resistor sama macam yang saya bincang tadi. Formula kejap lagi kita akan tengok. Okey. Dan boleh nampak ini bila bagi pure capacitor, current berada di hadapan voltage. So bila current berada di hadapan voltage, current ada membuat cosine graph, tapi voltage buat sinusoidal graph sine. Okey. Dan last sekali, bila saya ada induktor, okey, I kat sini, V kat atas yang saya buat tadi, V dekat sini, I kat sini sama saja. Yang penting V jalan dulu, I kat belakang. Nak letak V kat sini, mesti I kat bawah ni. Kalau V kat sini, I kat belakang sana pula. Okey, sama sahaja. Asalkan kita nampak dia di belakang I, di belakang V. Okey. Dan itulah dia yang kita nak bincangkan dalam handout ni tadi. Sama. Okey. Dan apa equation yang saya nak bagi ni? Saya besarkan sekejap. Equation yang saya nak tunjukkan adalah equation for current dan voltage lah. Okay, so apa yang saya ada? I sama dengan I0, minta maaf, sin omega t. Okay, sebab dia bermula daripada kosong, maksudnya pada X komponen dia bermula pada kosong, dia naik sebagai sinusoidal graph, positive sign. V pun sama, V equals to V0 sin omega t. Okay, bagi equation pure capacitive pula, saya punya I, okay, I saya I sama dengan I0 sin omega t plus pi over 2. Kenapa plus pi over 2? Sebab dia berada di hadapan V sebanyak pi over 2 radian. Atau dalam matematiknya, I sama dengan I0 cos omega t pun sama ya. Dan V equals to V0 sin omega t. Ini sama saja macam tadilah sebab dia bermula pada kosong, dia dekat sini maksudnya dia bermula pada kosong ya. Dia jadi positive sign. Okay. Dan seterusnya, sorry terlari pula. Seterusnya jika saya ada pure induktif, I sama dengan I0 sin omega t minus pi over 2. Dia tertinggal di belakang sebanyak pi over 2 sebab tu negatif. V masih sama, iaitu dia berada pada sini X komponen, maksudnya dia adalah dalam
positive sign graph V0 sin omega T. Okey, selesai equation. Kemudian kita nak tengok pula apa yang berlaku pada formula. Formula bagi Z, ingat lagi saya dah bincangkan dalam dalam video sebelum ini, boleh tengok pada part kedua untuk 6.3 tu. Z saya sama dengan R sahaja. Okay, maksudnya opposition of my current in this pure resistive circuit is only by resistor. So, my impedance is equal to my resistance. Tapi untuk saya punya pure capacitive, Z saya sama dengan XC, iaitu 1/2 pi FC ataupun 1/omega C. Okay, dan untuk Z bagi pure inductive circuit, Z sama dengan XL, iaitu sama dengan 2 pi FL ataupun omega L. Okey, ini adalah reactance dan apa tadi kita panggil impedance. Impedance equal to reactance, impedance equal to capacitive reactance, impedance equal to inductive reactance bagi pure inductive circuit. So, V across R saya, sebabkan saya punya circuit hanya ada resistor daripada Ohm's law, VR sama dengan I darab R. Okay, tapi bagi pure capacitive, VC sama dengan I XC. Dan of course lah, untuk pure inductive, VL sama dengan I XL. Jangan awak letak pula VC sama dengan IR. R tak ada dalam circuit. Yang ada hanya kapasitor. Sama dengan VL. VL sama dengan I XL. Jangan letak pula IR sebab dalam circuit hanya ada induktor. So induktor tadi dalam unit Henry, tukarkan kepada capacitive inductors, baru boleh darab dengan current untuk dapat voltage across the inductor. Okay, so untuk saya punya power nanti kita akan bincangkan. Kita selesaikan dulu all the phasor diagram, voltage and current and also impedance bagi setiap circuit. Okay, baru kita masuk kepada power. So, selesai bagi pure inductive circuit, pure capacitive dan pure resistive circuit. In my next video, saya mohon untuk awak tengok tutorial yang berkaitan dengan pure circuit ini. Terima kasih. Assalamualaikum.